Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke acara pelancaran dalam talian novel Ombak Selatan karya Jamal Ismail. Saya Akmal, selaku pengacara dalam talian anda, akan berkongsi urutan acara pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya bermula dengan serangkap pantun. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Kuala Segan. Pemanis kata selamat datang. Assalamualaikum saya ucapkan. Bagi pelancaran dalam talian hari ini, kami menjemput Dr. Azhar Ibrahim Alwi untuk memberi ucapan pembukaan. Kemudian, acara diikuti oleh bacaan petikan novel oleh Encik Roslan Madun dan juga Saudari Ariati Taib Papa. Setelah itu, Encik Jamal Ismail sendiri akan berkongsi beberapa perkara tentang novel ini. Dan akhir sekali, acara akan ditutup dengan sebuah persembahan nyanyian. Jadi, tanpa membuang masa, saya mempersembahkan ucapan Dr. Azhar Ibrahim Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dihargai, terutama Pak Jamal Ismail. Izinkan saya berbagi sedikit tentang bacaan dan sambutan saya berkenaan dengan novel Ombak Selatan yang saya namakan dalam pembicaraan ini Ombak Harapan. Ombak Selatan berlalu riwayat, Pulau Selatan berpindah penduduk. Kisah hidup banyak tersayat, patut disebut ingatan pun masuk. Ombak Selatan berpindah penduduk, Jamal Ismail penaan berlapik. Cerita manusia diramu diaduk, nurani terkembang, khayal tercarik. Jamal Ismail adalah penulis berbakat dengan gaya cerita bersusun sulam sehingga dapat kita bayangkan kerja produksi televisyen yang beliau berkecimpung sekian lama. Dari ilham pena beliau, novel Songsang dan kumpulan cerpen Koda adalah di antara karya beliau yang menjadi kebanggaan dalam khazanah kesusastraan Melayu sini. Kini pada 2021, satu lagi novel berjudul Ombak Selatan hadir di saat kita masih lagi berada dalam era pandemik COVID-19. Sekaligus membawa kita teringat dengan era sebelum pandemik ini. Juga era di mana tertayang di siaran TV drama bersiri Ombak Selatan. Sekarang ia hadir dalam bentuk novel bercetak. Novel ini lebih merupakan sebuah cerita kemasyarakatan yang berdepan dengan gugusan masalah dan cabaran. Ia bukan jenis novel dengan perwatakan heroik, bukan juga cerita cinta yang berpanjangan tidak sudah. Permulaan novel ini tergambar sangat dramatik. Kita mula diperkenalkan dengan suasana cemas, ribut dan robohnya sebuah surau setelah dihempak pokok. Nada awalnya sudah mempersiapkan kita untuk menelusuri badai hidup, cita impian, dugaan, cabaran serta pencarian makna dan hak hidup. Sedikit saya bacakan cuplikan daripada bahagian pertama novel ini. Petir memanah tepat, mengenai sebatang pohon kelapa condong atas bumbung surau. Dua orang tua itu sempat melemparkan basikal masing-masing serentak sebelum melompat jatuh terpelanting ke tanah, menyaksikan sebatang pohon kelapa condong rebah menghempap surau kesayangan punah. Dentuman dan gegaran serupa menjatuhkan lampu colok yang tersangkut di dinding sebuah bangsal buruk. Nyala apinya cepat menyambar, sisa minyak petrol tumpah di tanah. Turut dijilat, juluran sepasang kaki tekun menyukat. Minyak petrol ke mulut botol berkarat. Isi botol muntah mendadak. Segera disambar api marak. Menyambar lengan baju dan seluar si lelaki empunya rencana ingkar. Dalam huru-hara hujan ribut menderu, jerit belolong lelaki terbakar tubuh di dalam bangsal terdengar ngeri seperti laungan ungka sahut menyahut, menggertak pencobrohan tidak diundang. Di luar surau, Sani berkali-kali beristighfar, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Surau kita roboh. Jalal. Begitulah saya pikir suatu yang dramatis dalam permulaan novel ini.
Sebagaimana disebut tadi, novel ini menarik kerana ia tertulis dalam bentuk sebuah novel setelah cerita ini termuat dalam siri drama TV. Ini berbeza dengan novel yang kemudian dipentas atau di layar TV dan pawagam. Apapun, lapikan cerita dan subcerita dalam novel ini bisa saja kita bayangkan berdiri sebagai cerpen-cerpen tersendiri. Sekiranya terolah oleh penulisnya nanti. Paling jelas, cerita berlapik dan bersulam ini harus dibaca dengan cermat untuk dapat kita mengikutinya dengan jelas. Kerana wataknya agak ramai. Kita perlukan karya naratif hidup yang lagunya adalah waras, dendangan merdu, memberkas, nadanya kritis dan beroptimis bernafas. Tidak keterlaluan, karya ini adalah salah satu contoh yang merakam baik pengalaman hidup sebuah komunitas Pulau Selatan yang tergusur keluar dari tanah kampung halaman mereka. Namun, mereka juga realistik, menerima kenyataan dengan mencari arah untuk baik demi masa depan. Malahan, mereka lebih realistik dari yang kita jangkakan. Berbeza dengan pemerhati luar yang kadang lebih bernostalgik, merintih dan pesimistik akan perubahan di depan mata. Sebenarnya, cerita-cerita penduduk Pulau-Pulau Selatan adalah percikan mikro daripada cerita masyarakat Melayu di Pulau Besar Singapura. Membaca Ombak Selatan seperti juga membaca sebuah cerita yang mirip denyut dan dentumannya dengan cerita yang mungkin saja berlaku di kalangan Melayu Singapura. Hari ini, Pulau-Pulau Selatan sudah tinggal nama. Penduduk asalnya sudah dipindah dan wajah pulau-pulau sudah berubah drastik. Ada yang sudah menjadi loji minyak atau zon latihan tentu. Namun cerita anak-anak pulau ini terabadi dalam banyak ingatan, rakaman dan tulisan. Selain penghulu hilang segalanya oleh Pak Suraman Markasan, novel ini Ombak Selatan adalah satu masukan baru dalam senarai ini. Naratif panjang berbentuk novel ini betapa sebuah fiksi memaparkan kehidupan penduduk pulau itu dan berjuang hidup seperti kita, namun tertanggung cabaran yang lebih getir dari kita di tanah besar yang sudah terbiasa dengan kehidupan kota yang pesat ini. Dalam sejarah, mana-mana penduduk asal pasti menemui cabaran besar sewaktu mereka dihadapkan dengan suasana, tempat, institusi dan struktur yang baharu. Tahap penyesuaian akan menentukan sama ada mereka berjaya menyesuaikan atau sebaliknya. Faktor menyokong juga sangat membantu demi memudahkan penyesuaian ini. Namun, dalam proses bergelut ini, kelompok yang harus berpindah dari tempat asal mereka adalah manusia seperti yang lainnya, yakni berdepan dengan pahit getir, suka duka, harapan cita dan idaman mimpi. Betapa lagi harus meninggalkan kampung halaman yang turun-temurun telah mereka warisi. Penyesuaian mereka pastinya harus lebih cepat dan hebat intensitasnya. Novel Ombak Selatan mengisahkan pelbagai cerita berlapik dan berkait dari penduduk Pulau Sudong dan penempatan baru mereka di Pasir Panjang. Yang mendasar terpantul dalam novel ini adalah persoalan displacement, yakni proses teralih dan tergusur dari tempat asal serta soal penyesuaian untuk masuk ke dalam kehidupan pemadaran kota dengan ekonomi industri yang cepat dan bersaing. Bayangkanlah, getir cabaran yang dilalui oleh penduduk Pulau-Pulau Selatan apabila mereka dipindah ke tanah besar Singapura. Mereka harus membuat penyesuaian deras dalam jangka waktu yang pendek. Perubahan ekonomi yang mendadak harus mereka sesuaikan untuk sara diri dan keperluan keluarga sendiri sebagai nelayan dan pekebun sesungguhnya sudah tidak mencukupi. Walhal kita termaklum, mengadaptasi perlukan masa, juga sumber ekonomi yang stabil. Yang menariknya, komunitas Pulau Selatan yang berpindah ke kampung-kampung bahagian selatan Singapura kelak nanti harus pindah kali kedua apabila estet perumahan awam didirikan nanti. Penyesuaian 2 kali lipat dituntut kepada mereka. Dalam proses penyesuaian ini, ada yang tak kuat, ada yang hilang arah, malah ada yang buntu dan tidak kuat stamina. Makanya cerita manusia dalam Ombak Selatan sama dan sering kita dengar dalam nasib masyarakat Melayu umumnya yang harus membuat penyesuaian besar dan cepat apabila Singapura memasuki fasa pemodenan dan pengindustrian yang deras. Teman-teman, kita sudah mengenali atau mendengar cerita tentang Pulau-Pulau Selatan, tapi umumnya dari peta, buku rujukan dan laporan. Jarang kita dengar dari pengalaman dan suara hati penduduknya.
Inilah yang sedikit dapat ditawarkan oleh ombak selatan. Seolah mementaskan secara naratif tentang ombak kehidupan para penghuni pulau-pulau tersebut. Ombak yang mereka lalui adalah juga ombak yang telah dan harus kita harungi bersama. Bagi penduduk pulau itu, sama ada dapat bertahan mengekalkan keberlanjutan hidup yang makin rapuh atau pindah ke tanah besar adalah bukan suatu persoalan lagi. Realitinya adalah sekiranya mereka tidak mahu tertinggal dalam proses pembangunan, mau tidak mahu mereka harus berpindah. Izinkan saya membaca di bahagian belakang novel ini. Imam Kamsani mula membelik beberapa helai risalah mengenai kelas-kelas khas yang ditawarkan oleh lembaga gerakan pelajaran dewasa. Dia membacanya dengan perlahan, seterusnya dan seterusnya. Imam Kamsani jeda seketika dan pun berseru kepada Kuncur. Ya. Ini pun bagus, Kuncur, cikgu. 2 minggu lalu, penghulu Baharum, Cikgu Borhan, Imam Kamsani, Ahad, Samion dan Atan, Botak, telah berbincang tentang masa depan terbaik untuk Kuncur. Mereka sepakat mengambilnya sebagai anak angkat yang menetap di rumah Imam Kamsani. Sekarang terserah kepada Kuncur untuk buat pilihan, jalur agama atau sekular. Keduanya boleh membawa manfaat kepada diri sendiri dan masyarakat. Tambah Cikgu Borhan. Diringkaskan seterusnya. Dan ini adalah penutup yang saya rasa sangat menggerak. Masyarakat yang berjaya mampu membina kemajuan material seimbang dengan tuntutan rohani, selaras dengan fitrah kemanusiaan yang dirindukan, keadilan, kemakmuran dan kedamaian. Kata Kuncur sebelum terbang melanjutkan pelajaran di luar negara 10 tahun kemudian. Ini sangat berbeza dengan awal novel ini yang bermula dengan suatu malapetaka yang tragis tetapi berakhir dengan suatu keazaman untuk membina diri dan masyarakat yang baru. Apapun teman-teman, masa depan anak-anak pulau itu adalah keterikatan ekonomi dan sosial dengan tanah besar. Ya. Terus terasing dan tersendiri di pulau itu tidak bisa menjamin walaupun nyaman dan aman. Mau tak mau mereka harus berdepan dengan penempatan semula. Seperti juga Melayu di tanah besar. Itulah juga yang kita semua hadapi. Sukar tapi tidak mustahil, getir tapi akhirnya alhamdulillah berhasil. Ombak selatan, ombak harapan, orang pulau ke tanah besar. Berani bangun, capai kemajuan, dibuang kedil, tekad mengibar. Orang pulau ke tanah besar, cerita lama diolah penulis. Novel hadir kenangan malar, saksian zaman sudah terwaris. Ombak selatan tampil untuk mendekati sebuah pengalaman sejarah yang tidak harus luput dalam memori dan sejarah sosial kita. Sekiranya ada dan banyak yang belum tercatat, biarlah cerita ini dulu bermain dalam imajinasi kita. Di ombak selatan novel inilah anda akan ketemui imajinasi itu. Selamat membaca dan mencermati karya ini. Salam sastra dan sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bab 4, sekolah kena tutup. Mereka bertemu di pangkal jeti. Bangunan yang dibina dari batu konkrit, kalis air mengunjur ke laut sejauh 100 meter kerana tohornya pantai di Pulau Sudong. Lelaki berpakaian kemas, baju putih lengan panjang dan bersongkok hitam hendak melangkah ke sekolah pagi itu ketika bertembung penghulu Baharum yang sedang bersiap hendak turun ke laut memasang bubu. Jadi, Isnin dah kerja di Singapura tu? Tanya cikgu hairan melihat Tok Penghulu ke laut bersendirian. Betul cikgu. Ginilah sekarang. Teman sendiri yang kena turun ke laut. Budak tu mana nak ikut lagi? Jawab Penghulu Baharum sambil berjalan mengandar bubu dawai baru di bahu menuju ke perahu pagi-pagi begitu. Tinggal di sana? Tanya cikgu.
"Ya," jawab penghulu. "Langsung tak tolong Tok Kelawat lagi?" "Dah kerja di Kelancak Jurong. Mana ada masa menolong?" keluh penghulu Baharum. "Bukan Cikgu Badrun tak tahu. Banyak budak-budak muda Pulau Sudong ni, lelaki, perempuan, dah kerja di tanah besar." Cikgu Badrun menghela nafas kesal. "Susah nak tolak, Tok. Tarikan budaya kerja baru ni. Siapa pun tak boleh nafi. Kerja tempat selesa. Kalau ke laut, kena menempuh cuaca yang tak pasti. Sekolah kita pun dah makin kurang muridnya," jelas Cikgu Badrun. "Kena tutup juga, Cikgu?" tanya penghulu Baharum, cemas sambil meletakkan bubu dawai yang dikandarnya ke tanah. "Ikut gayanya, gitulah, Tok," jawab Cikgu Badrun semakin bimbang. "Entahlah, Cikgu. Sorang-sorang pindah ikut keluarga. Sekolah di tanah besar semua. Kerja di sana senang lenang. Rumah disikak tinggal bongkang. Reput makan dik hujan. Macam tak ada yang perasan," keluh penghulu Baharum. "Ngah Ahad?" "Ahad pun teman tengok dah mula goyah. Anak perempuan dia, Siti, dah keluar rumah. Dengar berita, kerja kilang di Bukit Merah. Ini yang kawan risau, Cikgu." Muram Cikgu Badrun mendengar kerisauan penghulu Baharum. "Tok, kalau senang, jengahlah sekolah kita ya. Cakap dengan murid-murid yang tinggal beberapa orang tu. Beri mereka galakan. Mudah-mudahan galakan untuk tinggal terus di pulau ini boleh ubah fikiran mak bapak anak-anak murid saya tu nanti," Cikgu Badrun mencadangkan. "Berat. Tapi teman setuju, Cikgu," kata penghulu mulai yakin. Setidak-tidaknya, dia telah berusaha dari membiarkan anak-anak buahnya hanyut di sapu gelombang pembangunan tanpa mengira baik buruknya. Saat penghulu Baharum dan Ngah Ahad melangkah masuk ke kawasan Sekolah Melayu Pulau Sudong, Cikgu Badrun sedang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu kepada 13 anak murid darjat 6, 7 lelaki dan 6 perempuan. Sekolah berusia 10 tahun itu lengang dan pasrah. Tiada riang suara anak-anak sekolah menjerit gairah. Hanya suara guru-guru menengking, cegah. Setelah digabungkan, hanya tinggal 2 buah kelas sahaja. 10 orang murid di kelas darjah 3 disatukan dengan darjah 4. Bakinya kelas-kelas darjah 5 yang disatukan dengan darjah 6. Tidak ada kelas-kelas darjah 1 dan 2 kerana penduduk pulau hampir semua menghantar anak-anak mereka ke sekolah di tanah besar. Sekolah pulau tidak bermaya, tidak menjanjikan masa depan mulia, hanya masa depan yang kabur dan hampir gelita. Penghulu Baharum dan Ngah Ahad berhenti sejenak di luar kelas, memandang sekitaran sekolah dengan penuh kebimbangan. Lengang, hampir mati. Seperti rumah-rumah ditinggalkan sepi. Ramai penduduk enggan pulang, melayan mimpi tidak indah setiap hari. Cabaran sebenar hanya kerja dan berumah selesa di tanah besar. Separuh keluarga sudah menyambut pelawaan Persatuan Rakyat yang bergiat di Balai Rakyat. Tolong carikan kerja untuk mereka. Sesuai dengan kemampuan, rumah HDB juga ditawarkan. Bersih dan tersusun indah. Tidak seperti hidup di pulau. Banyak pilihan untuk menghantar anak-anak ke sekolah berdekatan seperti Sekolah Melayu Teluk Belanga, Sekolah Melayu Kampung Jago, Sekolah Rendah Pasir Panjang, Sekolah Rendah Labrador di Singapura,
Sama seperti abang-abang dan kakak-kakak remaja mereka yang telah mula bekerja di kilang-kilang elektronik di Bukit Merah, Teluk Belangah dan Jurong. Kami nak jumpa budak-budak sekolah tu semua takut tak sempat, kata Pengulu Baharum. Apa tu nak cakap nanti? Ngak Ahad curiga. Iyalah, nanti kalau dah semua pindah ke tanah besar, mana sempat kami nak jumpa lagi. Jangan-jangan datang Pulau Sikak pun Diko dah tak nak. Apalagi nak jumpa kami, keluh Pengulu Baharum. Ngah Ahad mengangguk setuju sebelum berkata, itulah yang kami bimbangkan tu. Mesyuarat semalam dengan kaum bapa, itu pun macam dah tak ada reti. Semua dah tak mau hantar anak-anaknya orang ke sekolah ini, kata Ngah Ahad. Bab 29, Nasib Sekolah Melayu. Apabila ternampak Cikgu Badrun berjalan sendirian keluar dari kampung Batu Belayar, Imam Kamsani terus memperlahankan kayuhan basikalnya, lalu berhenti di sebelahnya. Setelah memberi salam dan bersalaman, Imam diberitahu, makin susut budak-budak yang belajar sekarang. Hampir semua dah sekolah di Singapura, ikut keluarga masing-masing pindah. Rasanya yang tinggal nanti cuma saya dengan bangunan sekolah saja, Pak Imam, gurau Cikgu Badrun. Imam Kamsani mendiamkan diri. Ini bukan orang pulau dah tak yakin dengan sekolah Melayu, tapi masalah masa depan mereka dengan anak-anak, jelas Cikgu Badrun lagi. Saya setuju, Cikgu. Orang pulau bukan tak yakin dengan sekolah Melayu, Cina atau India. Kerana peluang kerja banyak di Singapura. Yang penting, asal jangan memilih. Sebab itu ramai yang ambil kesempatan pindah ke tanah besar. Kerajaan bantu beli flat HDB. Bersih dan teratur pula. Cantik-cantik. Banyak kemudahan disediakan. Lift ada, kedai bawah kolong, sekolah pun dekat. Jalan kaki saja, Cikgu, sokong Imam Kamsani. Yang saya bimbangkan, Pak Imam, bukan nasib sekolah Melayu, tapi anak-anak kita yang tak bersekolah, macam kuncur tu. Kemudian, ramai ibu bapa yang hantar anak-anak ke sekolah-sekolah Inggeris. Belajar bahasa asing. Makin susah anak-anak kita belajar kalau tak tahu bahasa Inggeris. Nanti apa jadi kepada bahasa Melayu? Risau Cikgu Badrun. Yang penting kan sekolah, Cikgu. Cari ilmu. Tak kira lah Inggeris, Melayu, Arab, Mandarin. Cari ilmu bukan bergantung kepada bahasa perantaranya, Cikgu, tapi manfaat ilmunya. Jelas Imam Kamsani yang tidak setuju dengan pendapat Cikgu Badrun. Kalau dah semua mata pelajaran diajar dalam bahasa Inggeris, apa hal dengan bahasa kita? Budaya kita, persuratan kita, sajak, pantun, seloka, puisi, tulisan-tulisan Jawi kita, adab dan tata susila, pakaian dan adat resam, itu kan sebahagian daripada jati diri bangsa Melayu. Saya rasa perlu kita fahamkan, Pak Imam, Cikgu Badrun yang kental berjiwa kebangsaan, berkeras mempertahankan pandangannya. Betul, tapi kita kena tengok keperluan. Keperluan? Iya, zaman sekarang ni penting anak-anak Melayu menguasai bahasa Inggeris untuk maju, Cikgu. Bukan saja bahasa Inggeris, tapi bahasa-bahasa lain seperti Arab, Mandarin, Jerman, Rusia dan Jepun. Banyak ilmu-ilmu pembangunan, kemajuan dan teknikal menggunakan istilah dalam bahasa-bahasa itu, terutama bahasa Inggeris. Jadi, kita tidak ada pilihan. Kena kuasai bahasa antarabangsa itu untuk sama-sama bergerak maju dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang makin mencabar ini. Dalam masa sama, soal bahasa, budaya dan jati diri kita sebagai anak Melayu kena terus diperjuangkan juga.
Kita mesti terus kekalkan kemelayuan dan keislaman dalam mengejar kemajuan kita. Kita didik anak-anak dengan ilmu-ilmu Islam sebagai panduan supaya mereka tak sesat nanti. Kita kekalkan mana-mana kebiasaan dan adat resam kita yang tidak bercanggah dengan syariat Islam dan sesuai dengan kemajuan. Misalnya, tolaklah pesta mandi safa dan buang ancak ke laut. Kita teruskan dengan peraduan membaca Al-Quran dan lumba jong, kata Imam Kamsani yang pernah menyertai perjuangan politik kepartian di Semenanjung Tanah Melayu sebelum berpindah ke Singapura. Cikgu Baharun tekun mendengar, mengangguk-anggukkan kepala beberapa kali seperti setuju dengan pandangan orang agama yang progresif ini. Tidak seperti kebanyakan golongan ini yang biasanya jumud. Semasa menaiki bas menuju ke rumahnya di Tua Payuh, ingatannya masih mengadun ramuan dan rempah ratus mencapai kemajuan duniawi, diseimbangkan dengan pendidikan akhirat sebagai formula mengekalkan jati diri Melayu di Singapura. Itulah syarah yang didengarnya dari Imam Kamsani yang terus mendesah di daun telinga dan lubuk hati Cikgu Badrun. Udara luar bas memukul kencang mukanya. Bab 3 Kerja Tak Mulia muka surat 20. 15 minit lagi sebelum bintang malam kabaret dibuka. Bagi sedikit masa itu dimanfaatkan sepenuhnya kedua orang pelayan itu bersembang sambil membuat sentuhan terakhir pada gincu di bibir dan bedak di muka. Betul kau nak berhenti kerja, Rosmah? Tanya teman di sebelah kirinya tiba-tiba ketika mereka berdua serentak memuncungkan bibir di hadapan cermin muka kusam di bilik persalinan. Su, takkan selamanya nak begini? Jawab Rosmah. Aku malu dengan Rosli. Perempuan pelayan macam kita nak buat kerja apa? Tanya Su macam tidak pernah terfikir kerja jadi perempuan kabaret bukan pekerjaan mulia. Belum terfikir tapi tengah rancang, jawab Rosmah disambut ketukan di pintu bilik persalinan. Cepat sikit, happy hour dah nak start. Terdengar suara Kok Leong bartender di balik pintu. Baiklah, kejap lagi buka lah pintu, rungut Su. Betul nak tahu apa yang aku rancang? Umpan Rosmah. Sekarang? Tanya Su penuh girang. Rosmah mengangguk setuju. Ada orang ajak aku kahwin. Usik Rosmah sambil berlagu tidak menggembirakan Su. Melihat wajah suram Su, Rosmah segera mencapai lengan temannya. Aku gurau aja biar lupa seketika susah hati kita. Su tersenyum pahit sambil melangkah keluar. Bersedia melayan tanpa pautan hati pada mana-mana lelaki yang bakal menjadi teman atau pelanggan di petang atau malam nanti. Berpusing seperti jarum jam dinding, hari demi hari berlalu hingga membelenggu, terperuk bertahun di situ. Tidak seperti Rosmah, tidak menyerah dan tidak pasrah, walau tersukat kudrat, tapi berazam keluar jerat. Bab 18, mau belajar ngaji, muka surat 108. Aku tak makan babi macam kau juga. Sikit-sikit minum arak sebab kerja. Tak sembayang, tapi kita masih Islam kan? Belum murtad? Kata-kata Su masih terngiang di telinga Rosmah sewaktu mereka mula-mula berbual. Boleh ke macam tu? Tanya Rosmah yang buta hukum hakam Islam. Apa bezanya haram melacur dengan minum arak? Tumbuk rusuk, makan suap dengan lawan mak bapak. Semuanya sama, haram kan?
Tanya Su sambil meneguk segelas arak sisa pelanggan yang dilayan sebelum kabaret itu ditutup. Tapi aku pernah dengar orang cakap ibu semua dosa besar ialah minum arak sampai mabuk. Rosma cuba-cuba lagak pandai kerana pernah dengar kata-kata itu dari arwah suaminya. Kalau gitu apa yang aku buat selama ni kecil sangat kalau nak bandingkan dengan minum arak sampai mabuk, kan? Su cuba pertahankan kehidupannya. Habis budak-budak tu macam mana? 2 orang anak-anak aku? Iyalah, 2 orang nak jadi kafe. Su menghirup lagi arak di gelas tanpa menghiraukan soalan Rosma. Laki kau agama apa? Bukan laki lah, jantan yang aku jaga. Tegas Su tanpa malu. Tak ada agama? Tanya Rosma. Entah. Anak engkau nanti nak ikut mana? Rosma mula risau. Aku tak kisah diorang nak ikut siapa. Angkasa yang tua tu sekolah Melayu dah jam 4. Ada belajar agama, dia cakap dia pernah pergi surau bulan puasa, ikut makan bila orang buka puasa. Ang Samas masih nyusu, kata Su. Lama mereka mendiamkan diri menghitung laba nasib dan takdir masing-masing. Aku lain, tak ada saudara. Arwah laki aku yang bawa aku ke sini lepas kahwin. Ada abang seorang di kampung, kuping perak, tapi tak betul. Gila. Cerita Rosmah kepada Su. Sebab tu aku tak balik. Sengaja pilih jadi begini. Kau ingat kalau aku ada abang macam kau, dia boleh tolong aku ke? Tanya Su tiba-tiba. Tentulah, kata Rosmah begitu yakin. Kenapa? Su ingin tahu. Sebab ini pasal agama. Tambah Rosmah lagi. Orang kita ni Su sanggup bunuh anak pasal tukar agama tau. Su termanggu. Berhenti menghirup arak. Kalau dia susah pun dia tak akan biarkan kau tak ada agama. Kata Rosmah penuh yakin. Percayalah. Di dalam teksi membawanya pulang, Rosmah terfikir sama ada perkataan itu sesuai ditujukan kepada dirinya sendiri. Bukan kepada Su. Mungkin dirinya lebih layak dinasihati begitu berbanding Su. Tapi kita berbeza, kata hati Rosmah. Ibu tunggal itu lebih rela menghadapi kesusahan membesarkan Rosli, walaupun terpaksa jadi perempuan kabaret berbanding Su yang mengambil jalan pintas untuk hidup senang sebagai perempuan simpanan. Bekerja di kabaret sekadar mengisi masa lapang, menjaga kepentingan lelaki yang menyimpannya yang kebetulan seorang rakan kongsi kabaret itu. Dalam rumpuhan teksi membelah malam di sepanjang Pasir Panjang Road lalu membelok ke Pepys Road, Rosmah terasa bahawa dialah orang yang paling layak menelan buah keyakinan untuk terus hidup. Dia sangat percaya dia tidak akan dibiarkan berseorangan terombang-ambing oleh orang-orang yang cuba menyantuninya. Bab 25 Kerja Kelong di Siglap, muka surat 145. Orang perempuan tak boleh jadi penunggu dapur aja. Kena belajar pandai-pandai, kata Sakinah sambil menjenguk ke dalam kuali yang berisi kacang tanah yang dibakar. Alah, orang perempuan tinggi mana ilmunya pun akhirnya cuci pinggan mangkuk juga. Tengok aku ni. Tak pun sekolah tinggi tapi mampu juga jaga diri. Urus harta arwah Mak Jais pun masih tak luak-luak. Tapak surau tu. Tanah tapak surau tu yang aku tak minta apa-apa. Itu kalau dijual dah tentu mahal harganya. Kata Nyai lalu menarik sebuah tepak sirih kayu di atas meja dapur dekat kepadanya. Tak semua orang perempuan dapat peluang belajar, Wak.
Sambung Sakina sambil membolak-balikkan kacang tanah yang dibakar di kuali. Kalau dapat pun tak semua boleh keluar kerja. Engkau lain, kata Nyai dengan nada agak kesal kerana pernah mencampuri urusan Sakina yang dipeliharanya belasan tahun lalu. Dia tahu bahawa Sakina ini bukan sembarangan perempuan. Perempuan yang berilmu dan layak menjadi seorang ustazah kalau bukan kerana Samiun masuk meminang. Nasihatkan anak-anak kau tu. Yang wedok seorang tu. Tak pentas seorang perempuan lepas-lepas laku. Nanti malu mak bapa. Rayunya. Aku sayang si wedok kau tu. Ingat aku masa kau muda-muda dulu. Segera menyambar di layar ingatan Sakina. Bagaimana ketat Nyai Resi menjaganya. Nyai Resi kakak sulung kepada arwah ibunya yang terkorban bersama bapanya sewaktu sama-sama ke laut membentur ketam. Mayat mereka tidak ditemui hingga keesokannya ketika laut surut. Teringat dia bagaimana arwah Wak Jais, suami ketiga Nyai Resi dengan gairah menerima pinangan Samiun, anak saudaranya yang bekerja sebagai storekeeper di saat orang lain bawa teksi menjadi polis, sapir penjara atau jadi askar British lepas perang Jepun. Kalau Meon tak panjang umur pun nanti hidup tak susah, kata Nyai sambil mencalitkan kapur basah ke atas selai daun sirih yang hijau muda warnanya. Sakina mendengar tekun. Menerima literan itu sebagai seorang anak saudara yang mengenang jasa dipelihara sejak berumur 7 tahun. Alhamdulillah. Wah, untung arwah Wak Jais tinggalkan harta. Tak semua orang perempuan macam tu, Wak. Ada yang terpaksa tanggung hutang, besarkan anak kecil sendirian aja macam Rosmah tu. Nyai Resi berhenti melipat daun sirih yang telah dicalik sedikit kapur, ditabur gambir dan racikan buah pinang. Dia teringat Rosmah yang tidak punya pilihan hidup, kecuali menjadi perempuan kabaret dan berjualan kuih untuk menyara hidup dua beranak. Tapi Wak, ilmu tu tak sama dengan harta. Harta kita kena jaga supaya jangan diambil orang. Ilmu, kita tak perlu jaga macam harta. Tapi kena disampaikan supaya berkembang untuk manfaat orang lain. Jelas, Sakina. Apa yang mendorong saya, yang ingin saya angkat dalam novel itu ialah tentang novel ini novel yang berasaskan sejarah. Kehidupan orang-orang Melayu di Pulau Selatan, Pulau Sudong terutama, dan di daerah-daerah pantai selatan iaitu Pasir Panjang. Jadi pada tahun 70-an, maknanya 50 tahun dahulu, 50 tahun dahulu, bagaimana mereka menghadapi masalah kehidupan, kerana waktu itu Singapura sedang membangun mencari identiti masing-masing. Bagaimana nak mencari identiti sebuah bangsa yang membangun, diperkenalkan industrialization, dan kehidupan kita tu berubah secara sosial, ekonomi berubah, dan masyarakat Melayu tidak terkecuali terlibat. Jadi orang-orang di pulau-pulau selatan dan di pulau-pulau di pesisir pantai selatan juga terbabit sama. Masalah bagaimana orang-orang pulau selatan, kebanyakan mereka ingin pindah ke tanah besar Singapura. Kenapa? Kemudahan perumahan, HDB satu. Jadi mereka terpaksa mencabut akar budaya, akar sosial, akar ekonomi pun, dan hidup di Singapura tu. Kebanyakan mereka makan gaji lah, bagi daily rated lah, di kerja Kementerian Sekitaran, Kementerian Kesihatan, ada driver. Jadi mereka meninggalkan kerja nelayan. Dan itu satu masalah pada orang yang dah berkurun
tinggal di Pulau Selatan. Dan ini masalah besarnya bukan kepada mereka yang pindah, pada yang menjaga dipanggil pihak yang diberi kuasa secara tradisi, iaitu penghulu. Ya, penghulu mengatakan bahawa anak buah semua dah pindah tu. Jadi apa yang tinggal? Dengan ini kita pertahankan. Ada sebab kita nak pertahankan tu, kerana ada ceritanya tu dalam novel ni adalah kenapa mereka perlu pertahankan nilai-nilai hidup tu yang sangat unik ya. Begitu juga di pantai selatan, dan ini bukan di pantai selatan bukan daerah Pasir Panjang, ini berlaku di mana-mana kampung-kampung Singapura di mana tanah-tanah menjadi tiba-tiba nilai tanah meningkat kerana pembangunan ramai orang terpaksa jual tanah, bukan terpaksa ingin jual tanah. Dan bila jual tanah biasalah, tanah kan selalu dikongsi adik-beradik kan. Berlakulah hal-hal yang kita tidak ingin ya. Aja dia ada diangkat. Dan cerita-cerita ni saya angkat dalam novel ni. Tapi yang lebih penting ialah ada juga saya angkat tentang satu isu di mana bila perpindahan orang-orang Melayu dari pulau ke pulau besar, mereka satu keluarga akan pindah. Beberapa keluarga akan pindah. Kebanyakannya orang tu kelompok tu akan pindah. Bila kelompok pindah, menjejas, ada sekolah di situ. Di Pulau Sudong ada satu sekolah. Sekolah Melayu Pulau Sudong. Bila dia pindah, anak-anak semua semua pindah. Jadi siapa yang tinggal dia? Jadi saya cuba angkat satu kisah di mana seorang guru, ini cerita benarnya, yang betul berdedikasi. Dan dia terpaksa, dia tinggal di Tua Payung. Dia terpaksa tiap hari mengharung laut daripada Tanjung Belaya ke Pulau Sudong. Itu dedikasinya yang cuba saya rakamkan. Masalah-masalah pendidikan yang bagaimana waktu itu memang timbul masalah pendidikan Melayu makin berkurang. Kenapa? Kerajaan memberi tumpuan pada bahasa Inggeris kan. Satu nombor dua itu masalah pendidikan ukhrawi, pendidikan akhirat ya. Adakah waktu itu memang madrasah tempat orang buang anak-anak yang tak pandai kan. Jadi saya ingin angkat bahawa kerana ini sebaliknya berlaku. Madrasah atau orang agama ni ada orang yang unik. Orang luar biasa orang agama ni. Orang yang memandang kehidupan banyak bukan di dunia saja, tapi dia memandang kehidupan tu sehingga ke akhirat. Jadi untuk berjaya di akhirat, hendaklah kita berjaya di dunia. Ada watak begitu. Itu yang saya cuba angkat sedikit yang dalam novel ini yang penting ialah saya cuba merakamkan kehidupan tahun 70-an supaya saya jadi dokumentasi. Kita dah hilang pulau pulau dah ditambah jadi apa dipanggil tu Jurong Island ada beberapa pulau memang tuan-tuan tak akan dapati lagi. Pulau Damar Laut sebenarnya dah tak ada lagi dah. Jadi itu yang saya rakamkan. Isu yang masih relevan saya yang masih relevan isu pendidikan. Dan bertambah sekarang ni lah setelah pendidikan Singapura ni di mana kerajaan cuba mengadunkan menyeimbangkan pendidikan ukhrawi dari madrasah dengan keperluan semasa kehidupan kan beberapa madrasah telah diubah sukatan pelajaran ni supaya sesuai dengan kehendak zaman isu tu relevan kerana cerita ni akhirnya saya ke arah itu. Saya ke arah bagaimana kita menghadapi kehidupan moden kita ni dengan satu bekal yang boleh menyelamatkan kita bukan sahaja di dunia tapi di akhirat. Itu yang paling relevan. Mana pendidikan yang boleh menyelamatkan kita maju di dunia, mulia di dunia dan mendapat keadilan dunia, tapi di akhirat kita lebih hebat. Itu saya ingat masih relevan. Ada dua sudut yang saya ingin sentuh oleh kerana dia asasnya adalah sebuah cerita yang telah saya angkat menjadi drama. Jadi saya telah ada skripnya. Jadi artinya bab dialog saya sudah selesai Jadi bagaimana nak ubah dialog tu menjadi sesuai dengan buku Tapi sebelum itu kita kena faham keperluan sebuah rancangan televisyen berbeza dengan keperluan sebuah buku terutama buku sastra secara umum saya boleh katakanlah bahawa keperluan sebuah rancangan televisyen dia satu yang berbentuk popular. Orang nak cerita-cerita yang menarik visualnya muziknya Jadi penting kita menekankan tentang keperluan penonton. Penonton kita bukanlah saya nak merendahkan kebanyakan penonton kita nak benda-benda yang mudah dia tak nak rumit, tak nak lah. Ada nak yang terhibur dia dah bekerja penat kan, dia nak satu yang menghiburkan perkataannya menghiburkan Jadi popular sifatnya. Tapi sebuah buku tidak begitu. Ini keperluan sebuah buku sastra tak begitu. Dia mestilah indah bahasa.
indah bahasanya, dan dia tinggi nilai kemanusiaannya. Itu umumnya di pegangan saya lah. Jadi bila saya ubah tu Mal, saya memang ada skrip yang bentuk popular. Bagaimana saya nak ubah menjadi bentuk-bentuk yang mengandungi pemikiran-pemikiran. Itu saya kena suntik. Jadi prosesnya saya tambah nilai. Waktu saya mengubahnya, itu bab dialognya. Tapi yang paling perit ialah kenapa di dalam novel dia tidak ada gambaran yang jelas tentang bagaimana sebuah pulau tu, menariknya sebuah pulau. Kecuali kita angkat secara terperinci. Sebuah pulau tu ada jetinya, dia menghadap dengan bukum tu ada cerombong asapnya. Tu kena ditulis dengan yang unik. Dan cabaran saya ialah menyediakan latar. Menyediakan latar sebelum dialog, sebelum watak-watak saya berdialog. Itu cabarannya lah. Jadi daripada dialog, saya menyediakan latar. Tetapi yang paling sulit pada saya ialah kehendak sebuah novel. Kerana menjadi kepercayaan saya, kerana cerita novel Ombak Selatan berbeza dengan cerita ni, dengan cerita Pasir Panjang Roboh, walaupun asasnya sama. Kerana saya percaya dalam drama Pasir Panjang Roboh tu, sebuah surau dihempap oleh sebatang pokok, binasalah. Dan orang kampung macam mana nak bangun semula ni. Tapi dalam novel saya panjangkan. Tragedi itu adalah permulaan sebagai satu usaha bersama masyarakat. Kerana saya perhatikan di mana-mana, orang Melayu ni boleh berkelahi bab politik, boleh berkelahi bab apa-apa pun, pasal bola pun. Tapi jangan disentuh bab agama mereka. Mereka akan bersatu. Jadi saya perhatikan, ini berlaku sekarang. Berlaku, saya tak nak sebutlah. Jadi bila kepentingan agama kita terganggu, orang Melayu boleh mengenepikan tau isu-isu politik, isu-isu fahaman, isu-isu pelajaran mereka, tapi mereka bersama-sama membangunkan agama yang suci ini. Itu saya suntik dalam novel Ombak Selatan ni. Saya memberi satu harapan bahawa sebuah sastra mestilah memberi harapan. Jadi cerita ini banyak harapan di akhirnya. Memang pengalaman saya, kerana saya pernah bekerja sebagai merinyu kesihatan di Kementerian Sekitaran pada tahun 72 hingga 82. Awal saya bekerja 72 hingga 76 tu saya diletakkan di sebuah unit penjagaan penyakit berjangkit. Jadi bila ada kes-kes penyakit berjangkit seperti malaria, typhoid dan mungkin pialu yang berjangkit ni, saya kena siasat. Salah seorang pegawai saya lah. Dan saya kadang-kadang ada kes-kes tu berlaku di pulau-pulau. Di pulau-pulau selatan, di Sudong, di Semakau, di Pulau Ubin, di Pulau Tekong. Jadi saya dikendaki berada di situ. Di situlah saya mula bercampur dengan orang pulau ni. Dan mula tahu hati nurani mereka. Bagaimana susahnya mereka mencari rezeki sebagai nelayan. Kalau di Pulau di Tekong tu pasal tanam tembakau. Jadi di situ pengalaman-pengalaman benar saya ada. Jadi saya ada asas untuk bercakap tentang mereka. Nombor dua, memang ada kebetulan. Ada dua watak yang, satu yang saya kenal saya peribadi, lagi satu watak tu saya dapati waktu saya menyelidik. Watak saya peribadi adalah seorang guru. Dia lah guru terakhir. Saya gunakan nama dia betul. Allah merahmati kehidupannya dan arwah. Dan dia guru terakhir yang pasal meredah laut setiap hari, mengajar. Daripada Singapura di Toa Payoh, dia terpaksa naik bas dan dia mesti sampai ke pulau sebelum 7.30 pagi. Jadi dia akan sembahyang subuhnya di Pasir Panjang. Baru dia naik perahu. Jadi kehidupan dia ni sangat mencabar. Guru terakhir, kerana anak murid pula. Ini cerita benarnya ialah tinggal 23 murid. Daripada ramai-ramai tu, dan dia satu guru je yang tinggal. Dia lah guru besar, dia lah guru bahasa, dia lah guru, semua dia lah. Dan akhirnya lah dia kena pasti tutup sekolah tu dan dia dipindahkan di tanah besar. Dan saya rasa perjuangan seorang guru perlu dirakam. Dan agak satu yang unik pada saya, apa beliau ni, Allahyarham ni terlantar di hospital. Ini saya ingin kongsi lah. Bila terlantar di hospital, saya datang ziarah. Saya tanya apa khabar. Saya kenal keluarganya. Dan isterinya tu seorang pelakon. Jadi saya kenal keluarga. Anak dia pun seorang penulis.
Jadi, cikgu apa khabar? Cikgu Badrun namanya. Saya baik. Tapi dalam pertemuan singkat itu, beliau melahirkan isi hati beliau sebagai seorang pendidik. Jamal, kalau ada anak saya yang ingin menjadi guru, saya tak akan benarkan. Saya terkejut. Dia dah berpuluh tahun mengajar. Kenapa cikgu cakap macam itu? Susah jadi pendidik. Susah. Dia juga perlu jadi seorang pejuang. Saya emosional. Dia juga perlu seorang pejuang. Bukan pendidik dia perlu berjuangkan bangsa. Perjuangkan nilai-nilai bangsanya. Dan dia mengharungi laut tu setiap hari. Saya macam kadang-kadang yang saya naik perahu, naik bot ni, naik sampan ni, hanya 1 inci bibir bot ni daripada laut. Saya pun sarung. Hujan, ribut, saya pun sarung. Saya kata sangat dedicated. Saya pun rakam. Pengorbanan ini saya pun rakam. Saya tidak tahu sama ada novel-novel lain yang bercakap tentang pendidikan. Guru-guru, pejuang guru saya tidak pasti. Tapi saya ini rakam dalam novel ini. Bagaimana seorang guru yang dedicated akhirnya terpaksa berserah, terpaksa menyerah pada kemodenan atas nama kemajuan bangsa dan kemajuan negara. Dan kita terpaksalah harung ini. Memang apa yang kita miliki itu memang bernilai, tapi kita juga kena perlu faham realiti kehidupan moden. Maknanya kita kena hadapi ini bagaimana kita terpaksa meninggalkan beberapa nilai yang sangat baik, tapi tidak berarti kita tidak boleh, walaupun dia dibentuk dalam institusi sekolah, kita tak berarti kita tidak boleh tanam di dalam keluarga. Jadi contoh nilai-nilai baik tentang akhlak boleh dikembangkan di peringkat keluarga kan. Tentang pendidikan bahasa menjadi isu sekarang banyak guru-guru mana setiap keluarga kurang menggunakan bahasa Melayu. Saya ingat ini satu yang kita kena perjuangkan. Selain daripada menulis, maka kita kena bercakap bahasa Melayu dari rumah. Ini saya rasa satu yang mudah-mudahan menyuntik ibu bapa supaya cakap bahasa Melayu. Kerana indah bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa. Watak yang saya temui waktu saya pergi research, iaitu Mio Rahman. Mio Rahman dia guru silat daripada Perak. Dia menyelamatkan orang Sudong dalam perang Jepun dan perang dunia kedua Jepun datang. Jadi watak itu saya kembangkan kerana watak itu memberi input, memberi satu mewarnakan watak seorang guru silat moden, guru silat yang mewarisi seni itu, iaitu Alang Ahad. Ngah Ahad ni nelayan. Tapi bagaimana jiwa dia untuk mempertahankan bukan silat tu, tapi mempertahankan budaya, mempertahankan cara hidup tu ditanam masa dia berkenalan dengan guru. Jadi dua watak tu adalah watak yang saya temui. Selainnya adalah watak fiksyen. Watak rekaan yang saya rasa perlu ada. Contoh watak Samion, watak-watak yang saya kenal ada kawan-kawan yang memang tempat-tempat tu pun di Pasir Panjang tu ada juga fiksyen. Contohnya cuma saya realkan mana ada kampung dalam tu saya reka sebenarnya. Lain-lain tu ialah imajinasi saya. Pertama, saya tidak ada latihan menulis sebenarnya. Saya adalah orang yang entah macam mana Allah takdirkan ada bakat nulis tu je lah. Mungkin daripada saya kecil tu, tok saya suka bercerita, jadi seronok bercerita lah. Dia orang lisan, saya orang tulisan. Tapi dari pengalaman, mungkin boleh diambil iktibar. Pada saya, tulis ini dia satu golongan yang istimewa. Yang bukan semua orang ada rasa, ada satu kehalusan rasa, kemudian terpanggil untuk berkongsi rasa itu. Tak semua orang ada. Macam kita seorang pengubah lagu, dia dengar apa angin bertiup tiba-tiba jadi irama, mungkin gitu. Seorang penyair, dia dengar tengok alam, dia dengar itu. Saya penulis semua gitu, saya rasa dia melihat satu kehidupan dia terganggu jiwa dia. Nah, terganggu jiwa itu asas seorang penulis lah. Tapi dia kena layan perasaan itu. Kena suburkan perasaan itu dengan renungan-renungan, dengan ditambah dengan falsafah pemikiran. Jadi asas pertama seorang penulis pada saya dia kena ingin tahu tentang kehidupan. Kita naik bas biasa, tapi kenapa aku dalam bas ni? Oh, kerana aku kerja. Tapi kenapa aku sanggup berasa asap dalam bas ni? Kerana itulah rezeki aku. Tapi kalau kita renungkan, di situlah kontak kita dengan masyarakat.
suka atau tidak suka, bau macam-macam kan. Tapi kalau tidak ada komunikasi, bagaimana kita nak ingin hidup? Saya ingat dalam kita menulis pun gitu kita kena ingin tahu tentang manusia lain. Apa masalah dia? Mangkali masalah sama dengan masalah kita. Mangkali berbeza. Tapi yang lebih penting setelah ingin tahu, sebenarnya kita mengangkatnya dengan bahasa-bahasa yang kita kuasai. Bahasa tulisan lah. Kalau penyanyi dengan suara, pengubah dengan irama, pengubah lagu, dan penyair pun begitu, dengan bahasa yang indah. Dia bukan saja satu, kalau tidak jadi laporan. Kalau kita mengangkatnya tidak dalam bentuk fakta, dia laporan lah. Seperti kata Pak Suratman Melakasan yang saya guru sastra saya, guru sastra saya informal beliau membuat satu formula tentang penulis itu yang saya ingat sangat baik tu. Iaitu pertama dia panggil FIM, FIM. Saya boleh berkongsi ni. Dan saya setuju sangat dengan formula Cikgu Suratman. FIM ni adalah pertama, kita hendaklah ada fakta. Mesti berdasarkan fakta. Mungkin dari berita, mungkin daripada kejadian sebenar, itu faktanya. Tapi hendaklah disuntik dengan imajinasi. Jadi kalau fakta tanpa imajinasi jadi berita lah. Tapi apabila fakta disuntik dengan imajinasi, contoh saya punya novel, fakta saya seorang guru, saya suntik dengan perjuangan itu dalam bentuk imajinasi, bagaimana dia mengharung lautan. Betul itu saya tak mengalami tapi saya suntik. Bagaimana dia berhadapan dengan orang kampung, penghulu. Itu imajinasi. Dan apa sebenarnya mesej? Fakta, informasi dengan imajinasi. Apa sebenarnya nak kita sampaikan? Jadi seorang penulis pun begitu pada saya. Jadi maknanya setelah dia ingin tahu, bercampur, dia ada faktanya, dia angkatnya bentuk imajinasi dan dia mesti ada mesej. Dia mesti ada sasaran. Untuk siapa kita menulis? Sekadar mungkin kita ingin berkongsi dengan kawan-kawan kita. Itu asas untuk kita menulis. Lepas tu, kawan-kawan kita dah seronok dia berkongsi dengan keluarga dia. Itu dah berkembang. Buku akan menyebabkan satu medium yang ramai orang baca bila ke library membelinya. Jadi pemikiran dia, imajinasi dia, dasar fakta itu akan berkembang. Itu adalah, saya ingat, bolehlah perkongsian yang seberingkas yang saya boleh kongsikan untuk jadi penulis lah. Di dalam ranah landscape Persatuan Melayu Singapura, saya berharap ini sumbangan kecil saya ingin ini menjadi mutiara, salah satu mutiara yang boleh dijadikan patokan, satu rujukan bahawa masyarakat Melayu Singapura berkembang daripada kehidupan sejarah akan mencatat bagaimana kita berubah dari sebuah masyarakat perkampungan, nelayan, masyarakat driver, masyarakat pemandu menjadi sebuah masyarakat bandar. Dan sekarang kita tengok banyak yang kita nikmati, perumahan juga kita tu ramai, hampir semua kita hidup di rumah pangsa. Itu adalah rakaman sejarah. Itu adalah sejarah yang dilalui masyarakat kita. Jadi pada saya sebuah karya sastra mampu bukan saja merakam perkembangan kehidupan tetapi merakam pemikiran. Itu penting. Pemikiran mudah-mudahan pemikiran di dalam karya sastra itu menjadi bahan rujukan untuk sesiapa saja ingin mengkaji bagaimana hati nurani orang Melayu Singapura, minoriti menghadapi cabaran-cabaran kehidupan. Dia hanya ada dalam buku sastra. Dia tidak ada dalam lain. Dia tidak ada dalam data-data lain. Tidak. Hati nurani perasaan suka duka itu hanya dalam buku sastra. Jadi mudah-mudahan buku ini menjadi satu patokan, rujukan yang dekat dengan fakta-fakta kehidupan itu, yang boleh menjadi satu asas untuk kita mengetahui bagaimana orang Melayu ini berubah, bagaimana orang Melayu ini sebenarnya satu masyarakat yang sangat terbuka, yang boleh menerima perubahan. Kita tidak satu masyarakat yang tertutup, yang kita asalkan dia adil, bebas dan kebaikan, masyarakat kita sangat terbuka. Walaupun ada cabaran-cabarannya, kita tak ada sekolah Melayu lagi. Saya adalah orang Melayu terakhir. Saya adalah salah seorang penuntut sekolah Melayu terakhir. Sekolah dasar saya, sekolah rendah saya di Tanah Merah, Sekolah Melayu Tanah Merah Besar, Loyang. Kemudian saya sekolah menengah sekolah menengah Teluk Kurau.
Saya ambil SPM. Belum tak ada O level. Saya dipindahkan meningkat ke sekolah Syamil Utama, boleh saya ambil Perayu, ambil A level. Jadi saya Guntur Sadali adalah orang-orang penuntut sekolah Melayu terakhir. Jadi perasaan kami itu sangat pure, saya rasa sangat pure lah. Jadi ini perlu dirakam. Ini semua perlu dirakam. Dan rakaman terdekat ya dengan bentuk karya sastra. Kita boleh bikin kajian, tapi itulah saya rasa itulah yang harapan saya, supaya novel-novel ataupun karya-karya sastra kita dapat merakam secara dekat hati nurani, pengalaman, pemikiran, semangat rohani, semangat perjuangan masyarakat kita mengharapi kehidupan moden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih saya kepada penerbit Ombak Selatan ni, buku Ombak Selatan ni. Pertama kepada penyuntingnya, iaitu Puan Azizah Zakaria, yang saya rasa telah berusaha dengan baik hingga terbitlah novel yang kecil ni. Tapi beliau memberi beberapa input yang sangat baik yang saya terima dengan positif. Akhirnya pada terbitlah dia sebagai sebuah novel oleh nama syarikatnya ialah Praksis. Itu dalam bentuk bukunya lah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Rasih Halim yang telah memberi suntikan untuk saya menulis dalam 100 hari daripada sebuah karya drama, skrip drama menjadi novel yang dapat ditatap hari ini. Dialah yang dengan dalam perbualan-perbualan biasa je, tapi menjadi satu yang luar biasa pada saya. Jadi menjadi luar biasa dengan perkataan-perkataan yang contoh beliau katakan bahawa sangat baik dijadikan novel kerana rakaman seperti ini belum ada di mana-mana. Ada pun tidak mendalam. Saya kata saya terpanggil kepada beliau dan kepada dua orang lagi manusia yang banyak membantu saya, iaitu Puan Kamariah Buang. Puan Kamariah Buang ni mengenalkan saya kepada Puan Salamah, iaitu seorang yang pernah tinggal di Pulau Sudong. Dalam novel ini saya ada menyuntik logat-logat kepulauan, bahasa Melayu pulau yang saya dibantu oleh mereka berdua, Puan Kamariah dan Puan Salamah, Puan Hajah Salamah. Jadi itulah yang ingin saya rakamkan, dan terima kasih juga kepada NAC yang telah memberi geran hingga terlaksana cita-cita ni, dan kawan-kawan yang sangat suportif lah, kawan-kawan yang sangat mendorong saya, warga saya yang kebetulan jarak antara novel kedua saya iaitu Tunjuk Langit dengan novel ini agak dekat. Jadi tempiasan kejayaan Tunjuk Langit tu dapat saya rasakan dan dapat mendorong hingga beberapa orang ingin membacanya lah. Alhamdulillah lah, dan rakaman kepada kawan-kawan yang pernah hidup di pantai-pantai selatan, di Pasir Panjang. Isteri saya yang orang yang pernah tinggal di Pepys Road, yang membantu saya menghidupkan Pepys Road, dan kawan-kawan saya yang saya dah lupa namanya, yang pernah tinggal di Pulau Sudong sekitar lah. Pada mereka saya sangat berhutang budi lah, dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi satu khazanah yang boleh kita sama-sama manfaatkan. Terima kasih. Pasir panjang Pulau Sembulun nampak dari Tanjung Keling. Nasiblah panjang, hilang sebulan, rasa setahun.
nasiblah panjang, bagailah mana hati tak runsing. Pasir panjang Teluk Belangan sama bertentang Pulau Sentosa. Nasiblah panjang, kasih sayang seperti bunga, nasiblah panjang. Tidak ku lupa setiap masa